Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Syarah Selai pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Betul mana tu? Ya. Kata Asy-Syekhul Muallif Syekh Daud Ibnu Abdillah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan mutakallim ini masih lagi ada sebut tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan istiqaq daripada sifat tubiknya nama, iaitu Allah itu dulu dia sebut Sami', yang mendengar. Allah tu dengan sama'nya, dengan sifat pendengarnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi Allah itu basir, melihat, kan maksudnya yang melihat dengan basarnya, dengan sifat basarnya. Pada segi ibarat pula kita nak takluk betul boleh, supaya lepas dah apa sepatulah Allah tu qadir dengan qudratnya, mana Allah tu yang kuasa, hal keadaan ia yang bersifat dengan qudratnya. Mari di belakang tu murid. Apa dia? Yang berkehendak, yang menentu dengan iradatnya. Lakah mari Sami', yang mendengar, hal keadaan Allah tu yang bersifat dengan sama'nya, pendengar. Basir, yang melihat, hal keadaan ia Allah yang bersifat dengan basarnya. Dilihat lagi didengarnya sekalian yang maujudat. Dia panggil muta'allaq bagi sifat sama' dan basar. Panggil tu istilah ilmu.
Tepat bersakut tu panggil muta'allaq. Hak nak sambungnya dan mutakallim. Apa mutakallim? Dia jumlah tu berkata, kata. Kerana masuk ke yang berkata. Nah, orang mengaji kaedah dia tahulah tu, dia panggil isim wasaf kena sebutnya yang. Supaya kata jalisun yang duduk. Kalau kata julus, tu sifat duduk. Nah, bila suatu yang bersifat dengan duduk panggil jalisun yang duduk. Ni Allah tu mutakallim yang berkata-kata. Nah, yang berkata-kata tu kena ke Allah. Yang berkata dengan kalamnya, hal keadaan Allah yang bersifat dengan sifat kalamnya. Yang qadim, ni hak terjemah kalam arti perkata. Perkata. Nah, apa tu? Ni panggil kalam nafsi ataupun kalam ismi. Itulah nama bagi sifat, satu sifat yang ada pada zat Allah. Sifat tu kalam artinya perkata. Hak itulah yang qadim. Hak itulah hak orang Mu'tazilah duk nafi hak tu. Sifat kalam yang qadim ni lah orang Mu'tazilah kata tak ada tu. Ada apa betul yang berkata, hak tu hak ijma' muslimin semua tak ada ekar hak tu kufur. Nah, Tuhan yang berkata ijma' semua muslimin. Patut tempat berkhilaf kita ahli sunnah yang berkata dengan sifat perkata. Tu panggil kalam ya qadim. Kalam ismi panggil. Ada orang Mu'tazilah Tuhan yang berkata tapi bukan dengan sifat kalam, tak ada sifat kalam. Hanya yang berkata dengan zat semata-mata. Situ tempat khilaf ya situ. Nah, Nampak tu dia kait mutakallim dengan kalamnya yang qadim. Menyalahi oleh Allah bagi segala hawadis. Ni ikut mukhalifun lil hawadis. Menyalahi oleh Allah, tidak serupa Allah bagi akan segala hawadis. Gapo hawadis? Yang baharu. Tu arti bagi hawadis lah tu. Segala yang baharu. Menyalahi tu pada zatnya, takluk pada menyalahi tu. Maknanya menyalahi Allah bagi segala hawadis yang tidak serupa Allah akan segala yang baharu tu. Menyalahi tidak serupa pada zatnya, zat Allah. Kerana zat baharu itu jirim. Nah, kerana zat baharu itu berjirim. Bila berjirim, lazim daripada berjirim oleh bertempat. Lazim daripadanya oleh berjihad. Bercerai, rapat, engai. Tu semua tu lawazim sifat bagi jirim. Sebut kata segala yang baharu, tak sunyilah daripada jirim. Nah, bila zat berjirim. Allah, zat Allah bersalahan bagi segala yang baharu. Zat baharu berjirim. Bila kata Allah tu bersalahan, zat Allah tak berjirim. Bila tak diberjirim juga, hanya turut bitak dah. Supaya juga balik kata zat baharu ni berjirim. Bila berjirim tu bila ekor dia tu, lazim kalau lawazin dia tu. Bila kata berjirim, sakut dengan bertempat, tahayyud. Tu berjihad. Tu baik mari dah lah. Manakala Allah tu tak serupa zatnya bagi segala zat yang baru. Zat yang baru berjirim, Allah tak berjirim. Bila berjirim lazim oleh berjihad, tak berjihad. Anda berjirim kat lazim oleh bertepat, tak bertepat. Lepas nak cari ke mana? Kedua hari pada nak cari Tuhan. Duduk di mana? Malah mana? Ini nak cari balah mana? Ini tak kenal diri. Tak kenal diri dia panggil. Hak bahasa balah ni diri. Benar alam tu baru 11. Baru 11. Gak tu herab. Baca Fatihah sama dah.
Jadi kira baca Fatihah tu gaya sudih lah. Lah itu kan. Ali Huzaifi lah. Gaya tu. Pada ayat apa? Rabbil alamin. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Apa kenalah alam? Sebut kata alam ke? Tak sunyi lah. Wa emo jirin, wa emo arak. Dua tu. Lepas tu ekor dia orang lah. Sebut kata berjirin, lazim je kena bertepat. Ada jirin yang tak bertepat? Tak ada. Dia lazim dia dah. Sebut kata jirin, orang tak panggil jirin kata tak bertepat. Gitu. Sebut kata jirin, mesti bertepat. Sebut kata alam, tak sunyi pada jirin. Sebut kata alam, bagi dua. Emo jirin, emo arak. Hak bahasa bawa diri, jirin. Hak bahasa menupai, arak. Pas jirin arak, mesti bertempat. Dia nak tidak, tak mas sekali. Apabila Allah tak serupa dengan alam, tak serupa dengan yang baharu. Apa? Baharu apa? Baharu berjirin. Allah tak berjirin. Bila berjirin, lazim oleh berjihad. Tak berjihad. Bila lazim, bila apa berjirin, lazim oleh bertepat. Tak bertepat. Gitu lah. Dia apa kenal diri, kenal. Ni dah ada cahaya ni. Mana Tuhan? Apa kata hukum orang pula? Siapa-siapa pergi Tuhan tak bertepat, tak di mana-mana. Orang tu kupu kerana mewak ada Tuhan tak ada. Apa yang misal lah weh. Seperti anak orang manu dalam perut mak ke luar perut mak. Ada dalam perut tak? Tak. Luar? Tak. Apa tak belakang? Sebab bagi tak ada. Apa ni betul? Tuhan tak dalam, tak di atas, tak di bawah. Mana tak ada. Betul pergi Tuhan tak di atas tempat tak ada. Bawah ada Tuhan tak ada. Kupu pergi Tuhan tak ada. Dia tekan situ. Dia tak khabar main tahun bawah ni. Dia tekan situ. Oh ni sungguh. Po tu ayat. Ayat tak percaya kat ayat dia tekan situ. Tu dia. Jawab semua ayat kita percaya. Kita beriman semua dengan ayat, dengan hadis, beriman semua. Tapi ada kurangnya perkataan ilmu tu kita sedap tu umum tu kata tu. Tu dia. Baik. Ya bab kesalahan ni ada jadi percelurannya. Bab ada Tuhan tak ada, mesti tak ada apa-apa. Sedia Tuhan. Menyalahi oleh Allah bagi segala hawadis. Apa hawadis? Yang baharu. Itu menepati terjumuh segala hawadis yang baharu. Baharu atau nama menyalahi pada zatnya, zat Allah. Sebab apa? Bersalah. Sebab zat baharu ni berjirim. Mana zat Allah tidak berjirim. Dan sifatnya menyalahi akan segala hawadis pada sifatnya. Kerana sifat baharu ni panggil arak. Asa arada ni mana berdatang-datangi. Ada timbul gelah-hilah. Tu dah. Tengok dengan sifat baharu belah tu lah. Gerak dia ke bergerak ke dia, ketika bergerak dia tak ada, ketika dia gerak tak ada, dia timbul gelar dia macam berubah-ubah. Semua tu sifat baharu semua tu. Lazim daripada berubah tu lah dia timbulnya gerak dia. Maka gerak dia tu ialah dua sifat yang baharu. Ada kata dia ya qadir. Ada tak dia ya qadir. Qadir mana maksudnya? Qadir hak mana qadir dengan nama la awwala lahu itulah. Qadir dengan mana barang hak tidak ada permulaan. Ada pun qadir dengan mana lama zaman dulu hak tu qadir dia panggil qadir zaman ni tu bukan maksud. Pada cara ni qadir Tuhan, qadir zat Tuhan. Dan af'alnya menyalahi bersalah bagi segala af'alnya. Apa af'al? Segala perbuatan. Segala perbuatan. Kerana gimana tu? Perbuatan hak yang daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Bahkan bila kita kira hakikat pergi masuk dengan tasawuf hakikat sekali lagi, perbuatan tu pun pada hakikat tak ada lain pada Allah. Tapi sana juga tu secara ikhtiar usaha. Sana kepada sabab tu saja. Kalau tak tilik pada sabab, kita panakan segala sabab, panakan segala apa dia tu
asbab adiyah, maka situ tak ada oleh perbuatan, hanya Allah jua. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menjadi akan kamu, diri kita dia menjadi. Wa apa dia, wa ma ta'malun ay wa amalakum, dan kerjaan kamu tu pun Allah juga melakukan. Apa mana? Ada lagi pada hakikat. Tapi bahasa juga kepada kita tu dengan jalan zahir tu di sisi ikhtiar usaha kita. Tu ya bahasa tu. Nah, tu dia. Tak sebab tak kalau ada ikhtiar, tak ada usaha, itulah di bahasa sekadar tu yalah. Nah, kalau klik pada hakikat tak ada pun perbuatan selain pada Allah jua. Tiada baginya lawannya. Ini nak. Tak kala kata menyalahi, tiada ada baginya, bagi Allah tu lawannya. Yang melawan ni tak ada. Dan tiada bandingnya. Dan tiada menduai pada keesaannya. Tak ada menduai pada yang mana, tak ada berbila lah. Biar kecek lagu tu. Tiada menduai pada keesaannya, keesaan Allah. Pada zatnya tiada yang menduai. Kalau ada yang menduai, panggil berbila lah. Berbila pada zat. Dan sifatnya ni tiada menduai pada keesaan pada sifatnya. Dengan bahawa tidak ada di yang lain sifat seperti sifat Allah. Sifat kudrat Allah memberi bekah daripada tiada kepada ada. Sifat iradah Allah pada menentukan. Sifat ilmu Allah yang meliputikan. Kalau ada di hak lain tu panggil nisbah nama-nama saja je. Nah, kalau tilik pada kata mari dia, pakai tak ada lah kita. Nah, tengok ilmu. Sebab dia ajar beritahu, tu kita dapat tahu tu. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah beritahukan manusia bagi hak tak pernah tahu. Jadi kita dapat tahu sebab dia beritahu. Kita dapat ada sebab dia mengada. Apa itu bila pandai hakikat ke? Cuba muka telefon, muka TV itulah kaca dia tu. Kaca cuba kita katuk pah. Gapo dah dijumi? Lighter dah. Tika buka tu, tika switch naiklah. Naiklah nak tengok mana tengok tika cari tu tu saya tengok tu balik kan habis tu mai hal lain. Buat katuk tu pacah gelak. Itu kata gelak gelemak. Ni kita nak boleh ada sebab dia mengada ada 40 tahun habis. Dia berat habis. Patukah kita ada dah bergerak kau ni warna macam-macam pula nanti habis. Alah tu. Dan tiada menerima suku-sukukan. Tiada menerima suku-sukukan pada zatnya. Dia panggil juzuk lah ni. Tiada menerima suku-sukukan. Apa tu? Ya bila kita mengaji wahdaniyah, esa pada zat dia tubik dua arti. Satunya esa dia panggil tarnafikan muttasil, istilah dia panggil. Apakah muttasil? Dengan bahawa zat itu berjuzuk. Bila zat itu berjuzuk, kalau satu juzuk tu panggil jirim pirik. Ya jirim semua tu. Bila dua juzuk ya, panggil jisim. Dia panggil berjuzuk tu pasal suku-sukukan. Suku-sukukan. Ya dekat juga dengan lorat kita juzuk, juring. Jurah. Dia tengok benda-benda pula dah. Daripada hak tu satu banyak kita kecek. Juring bagi kena belaka. Sebab benda ni terima juzuk, lepas tu boleh berjuzuk, boleh juring tu. Hak rasa jurang ni ke apa? Bisa tanah. Tanah sekeping beda jurah. Panggil jurah, tak panggil juring dah. Ada juga juring tanahnya dia tak betul, jadi berjuring. Ada juga panggil ala kulli hal sebab dia pasal berjuzuk, terima juzuk, dia boleh juzuk, boleh juring, boleh jurah. Boleh belah, boleh cain, ada kecek banyak bahasa kita pun. Jadi mai daripada situ, tak kala benda ni berterima berjuzuk, boleh berjuring, boleh apa, boleh belah, boleh bagi.
Zat Allah bukan tiada menerima suku-sukukan. Aja kacak kita lagu tu. Pada zatnya. Dan tiada dua-dua. Tiada dua-dua pada segala sifatnya. Pada sifat tu tiada dua-dua pada sifatnya. Sifat kudrat sifat iradat bukan dua-dua kita tak. Tu sekarang sekapa panggil dah. Sekarang. Kita pergi beli nak sekarang. Nak berapa ni sekarang ni? Sekarang. Tu bani nak bahasa kapur nah. Tu maknanya kata wahdaniyah pada apa? Pada sifat, dengan mana sifat Allah tu bukan dua-dua, bukan tiga, empat. Tu mana? Tiada menduai pada sifat dia panggil. Dan bersifat dengan segala sifat kamalat. Ni umum lah. Borang lah. Dan bersifat Allah dengan segala sifat kamalat, sifat yang menunjuk atas sempurna dan lebihnya. Baik, sifat kamalat, segala sifat kamalat ni katanya tiada baginya dapat dihinggakan kesudahannya. Ayat tu banyak tak terhingga. Tu mana kata tiada baginya, bagi segala sifat kamalat tu tiada apa? Tiada dapat dihinggakan kesudahan. Ayat tu 1000 sejuta. Tak. Banyak tak terhingga. Ini isyarat pada hadis Nabi SAW ketika dia berqiyam dan dia bertahajud, dia ada sujud, dia ada baca Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ada para ulama ambil kata Nabi SAW kata la uhsi, tak dapat aku menghinggakan, tak dapat aku nak hitung satu persatu. Sana'an alaika, akan kepujian atas kau ni, sifat kesempurnaan engkau ni aku tak dapat menghinggakan. Banyak tak terhingga. Tu kata sifat kamalat ni banyak tak terhingga. La uhsi sana'an alaik. Hanya wajib kita iktikad secara borong. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna semua wajib bagi Allah. Jangan kata wajib atas. Guna bahasa tak kena. Wajib bagi. Ataupun wajib pada hak, pada zat Allah. Klik ke mana tulah juga. Wajib pada hak. Hak mana zat, pada mana bagi. Kalau ngaji Arab dia panggil fi bermakna lam. Hak bermakna zat. Setengah ibarat kita wajib bagi zat Allah. Setengah ibarat wajib pada hak Allah. Klik mana satu je. Dia kata wajib atas Allah. Wajib atas mana tekan ni? Atau atas tu. Kena kata wajib atas kita kena tahu. Sebab kita mukallaf, kita kena tekan. Wajib atas kita kena pegang begitu. Wajib atas kita kena iktikad tiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Guna bahasa kena dan maha suci. Dan maha suci ia. Tu ada kata sabbihisma rabbika, sabbaha lillahi ma fis samawati, yusabbihu lillahi ma hada. Sabbaha mati, yusabbihu dalam Quran. Fi'ama sabbih pun ada dalam Quran. Masdar pun ada subhana. Sebab itu bila asal kelima main pada masdar dalam Quran susun. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Pamai sabbaha lillah ke dia pada tu. Pada tu mudarat pula yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mari kali sabbihis marat tu PMA dia panggil. Sabbaha yusabbihu, sabbih masdar subhana. La Quran adalah ya susah nak gitu. Apa dia kata? Fa madi mudarat amma. Masdar asal kelima. Tu ada isyarat, Tu dia.
Maka makna apa tu duk panggil subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Jadi pelat juga ada. Maha suci Allah tapi kena bertepat. Telah jadi pelat juga. Tu panggil subhan tu. Tepat subhan tu. Dan maha suci kalau suci dari segala-gala. Amma la yalik. Maka sebenarnya bertepat itu ma la yaliku bihi ta'ala. Maha suci. Tidak tak panggil suci, dak sakut lagi tak? Jadi tak panggil suci kalau bertepat mesti bertepat ke? Tak suci lagi. Allah Maha suci. Suci dari apa? Yang kena kedai lah muta'alliq dia tu. Bila subhana ay amma la yaliku bihi ta'ala. Setengah pada ma la yaliq at-tahayyud. Wa taqayyud bil makan, berkait dengan tempat, berkait dengan masa. Semua tu sifat bagi baharu. Allah Maha suci. Maha suci dari segala-gala. Dia tadi tak habis. Tu dia tu. Itulah Maha suci ya Allah daripada kekurangan. Sebab itu Imam Syibli dia tersebut subhani pelik ada orang tanya macam mana. Orang subhanallah dia maha subhani maha suci aku. Dia kata kan pelik mutasbih nak menyucikan Allah yang suci dah. Akulah tempat cemanya maha suci aku. Ambil orang lapis ni tinggi makam dia. Kita turut tak ada. Tinggi berdoa tengok tak nampak. Tengok tak nampak tu orang tak erti hukum atau hak nun sesat. Dia tak erti dia turut tak ada. Dia tinggi berdoa lagi makam dia tu. Tinggi dia lari dia. Tumbrak lagi. Apa itu? Subhani pelah. Bila tanya nampak dia ngerti. Allah tu dah maha suci. Nak menyuci kita lah. Dia ada juga. Mana maksud maha suci Allah? Kita iktikad bahawa Allah tu maha suci dari segala-galanya. Yakni dari segala sifat yang tidak layak. Itu dia dengan zatnya yang maha mulia. Tu makna maha suci ia duk kata subhanahu wa ta'ala. Itulah kita duk subhanallah maha suci Allah, maha suci dari segala sifat yang tak layak. Dengan zatnya yang maha mulia. Baik dia kata sini maha suci ia daripada kekurangan. Kekurangan naqais, segala sifat. Tiap-tiap sifat kekurangan Allah maha suci darinya. Adapun tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil atas Allah. Itu cara borong. Cara ijma tu setengah daripada wajib tahu dengan jalan tafsirnya. Adam tak adanya Allah lawan bagi wujud. Wujud tu wajib bagi Allah, tak ada tu mustahil atas Allah. Tu kena mengaji secara hurai. Lagi amat kaya. Maksud depan pula tu. Lagi amat kaya ni ia Allah, kaya daripada. Ni kaya daripada. Ni panggil nama mutlak ni. Apa dia? Bahawa Allah itu la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Apa makna kaya daripada tiap-tiap yang lain? Dia panggil al-mustaghni 'amma an kulli ma siwa. Dia Quran guna apa dia? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tuhan yang maha kaya. Kaya dengan mana apa? Yakni tiada berhajat kepada yang lain. Dia. Tengah pada yang lain tepat. Tengah pada yang lain tu jihad. Allah yang terkaya. Kalau kata mesti bertepat Allah maknanya tak, maknanya masih berhajat lagi kepada tepat. Itu yakni tiada berhajat kepada yang lain. Sebab apa? Kerana wajib ia. Ni wajib apa ni? Ni wajib akli panggil. Kerana wajib ia Allah bersifat dengan sifat kemuliaan.
Dia kalau hak tu ibarat sungguh kerana wajib ia ni kerana wajib baginya oleh bersifat dengan sifat kemuliaan. Ada itu. Kalau Arab kat wajibu lahu ta'ala ayyattasifa bi sifatil kamalat. Kerana wajib ia ni kerana wajib baginya. Tu. Kerana wajib baginya ta'ala wajib oleh bersifat dengan sifat kemuliaan dan maha suci ia daripada wajib. Kerana maha suci ia Allah, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Habis. Dan ialah Allah Ta'ala yang dikehendak oleh, dia kata lah tu. Kalau terjemah yang berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain. Kalau Arab panggil apa? Al-muftaqiru ilaihi kullu ma'adah. Ada apa dia? Iftaqara ilaihi kullu ma'adah. Dan ialah Allah tu yang dikehendak, yang berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain, oleh semua, tiap-tiap mana semua. Kullu mana jami', dengan tak ada sesak satu pun. Dan ialah Allah yang dikehendak, baca tu dia maksudnya yang berkehendak, kehendak mana tak lepas tu. Yang berkehendak oleh tiap-tiap, oleh semua barang yang lain, berkehendak kepadanya. Ni apa kata iftiqar ni dia panggil ni. Iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Kalau pasal betul isi wasah al-muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Macam-macam ibarat. Maksudnya ayat kata Allah itu bersifat dengan terkaya, istighna, terkaya dari semua barang lain. Juga Allah bersifat dengan apa? Dengan iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Iftiqar tu sifat baru, berkehendak tu sifat baru, berkehendak kepadanya tu. Itulah sifat Allah. Apa na'at sababi. Kalau yang mengaji nama sebut na'at sababi. Lagu mana weh? Nah, misal gini, misal mudah-mudah. Kalau kita nak rakyat kata Zaid ni seorang yang alim, seorang yang pandai. Zaidun alimun. Nah, Zaid tu ialah seorang yang pandai. Ya Zaid. Nak rakyat Zaid sendiri tu pandai. Nah, sababi ni bahasa ni. Zaidun alimun abuhu. Zaid tu ialah seorang yang alim oleh paknya. Nya Zaid. Siapa alim? Zaid ke pak dia? Pak dia. Ada pena'at sababi. Tapi tetap kalau pak tu pak dia, sakut dengan dia. Dia panggil sahabat. Zaidun alimun abuhu. Zaid tu ialah seorang yang alim. Kalau wakah kata Zaid itulah alim sendirinya. Zaid itulah yang bersifat dengan ilmu sendiri. Ni dah. Zaid tu seorang yang alim oleh bapak. Nyo Zaid. Ni kita kerti lagu ni. Sifat ilmu dia di Zaid ke dia di pak dia? Duduk di bapak. Jadi ilmu tu sifat bagi bapak dia. Lepas tu panggil sifat bagi Zaid juga. Tak kala bapak tu bapak dia, sakut dengan dia juga. Itulah. Zaid tu ialah orang yang alim oleh paknya. Atau Allah itu zat yang berkehendak kepadanya, kepada Allah oleh semua yang lain. Yang berkehendak tu makhluk. Tak kata kan? Yang sifat dengan berkehendak tu makhluk. Nah, Allah tu bersifat dengan berkehendak yang lain ke dia. Yang lain tak lepas daripada dia. Tak lepas yang lain dari dia. Tak lepas hak lain tu berkehendak hak lain ke dia. Dia sakut gitu bagi sifat dia. Kalau itlaq kata istighna sifat Allah betul, iftiqar pun sifat Allah, tak boleh. Wahai sikit tu. Dia kena kait. Al-iftiqar ilaih, dia kena mai ilaih dia. Sebab jadi maknanya berkehendak tu sifat balik kita benda baru ni. Berkehendak ke. Tu baru sifat dia tu. Itu kan.
Dan ialah Allah itu yang berkehendak oleh tiap-tiap barang. Hati tu berkehendak oleh tiap-tiap barang lain, berkehendak kepadanya. Dengan mana semua barang lain tak lepas daripada dia. Gitu? Semua barang lain tak lepas daripada dia. Habis itulah pergi buah tara mana pasuk terik. Tengok orang nak gapo puasa bisa hajat nak siapa lah. Dah itu kan? Semua tu nak Tuhan lah. Hajat doa. Minta hajat, doa minta hajat. Walaupun Tuhan dia tak minta orang suruh orang juga. Tapi dia berhajat betul lah juga. Tu makna katanya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain tu kepadanya. Apa barang yang lain tu? Segala maujudat, boleh kata mari tafsir bagi tiap-tiap barang yang lain lah tu. Tafsir. Apa barang tiap-tiap barang lain? Segala maujudat. Segala benda yang ada selain pada Allah, semua tu berhajat kepadanya. Sebab tu salah satu daripada nama Allah Ta'ala As-Samad. As-Samad. Apa? Tupuan pada segala hajat. Tupuan bagi segala yang lain pada segala hajat. Sebab tu dengan tafsir As-Samad ayil masmudu ilaih fil hawaij. Jadi tupukan kepadanya pada segala hajat. Sebab kita tak lepas pada minta hajat daripada dia. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati. Ini apa yang kata nak tolak dah ni. Nak tolak dah. Tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seorang. Yang mari terlintas gitu terlintas. Ya terlintas di hati ni kalau nak banding supaya kilat kita nampak lah. Malam gelap kan nampak lah. Kilat malam ni. Nak hujan apa? Lah right. Lah right. Dia panggil kilat. Lepas tu mari di hati kita panggil lintasan. Terlintas gitu, terlintas gini macam-macam terlintas kita ni dah. Tu terlintas macam-macam. Tu kalau banding paling lah right. Lah right. Kalau lah panjang lama sikit. Dia panggil bahasa tas right. Panggil hajis. Bila lah panjang sikit panggil khatir. Dia panggil. Jadi ala kuliah terlintas barang yang terlintas dalam hati, kita pakai tarekah kata lintasan hati. Barang tiap-tiap semua barang yang terlintas pada hati seorang dan tiap-tiap yang dapat dipikir, tu panggil ma'qul. Tengok ni otak kita kerja kita fikir. Mata kerja kita tengok. Dia panggil hak kita nampak dengan mata panggil mahsus. Hak ia dapat dengan hasatil basar, apa tidak celat tengok nampak ni. Segala warna, segala benda ni dia panggil mahsus. Benda yang kita dapat dengan hasatil basar. Hak basar tengok dengan mata kepala tak nampak, dengan telinga tak dengar, sentuh pun tak ada, dengan kecak rasa cium tak dapat. Tapi dapat dengan fikir. Jadi mata aku nak fikir. Salah kali-kali tak ada macam ni. Dah itu. Kalau buat tangan tu. Nguk. Nampak. Potong capur ke capur tu banyak ni. Dah itu kan. Bercelat ada orang buat ahli di dalam otak. Ni panggil ma'qul. Tu panggil sini kata ana. Tiap-tiap barang hak terlintas hak tu di hati. Tah kalau hati dia. Apa tu? Dan apa lagi? Tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seorang. Satu. Dan tiap-tiap yang dapat dipikir. Itu ma'qul. Semua tu makhluk belaka tu. Makhluk belaka tu. Ma'qul. Yang kita reti dengan akal. Atau yang dapat dirupakan pada hatinya seorang. Itu panggil tasawur. Dia main rupa gambar bayangnya. Sampai kadang-kadang kita dah main rupa bayangnya mari pergi ada mari. Rupa. Kalau kita duk metal nak buat gapo. Berasa nak buat kebun weh. Kita cari tanah. Nampaklah tanah. Lepas tu kita tebah tanah dah kaum boleh 100. Marah. Ya berjenyah bahawa nampak. Bawah lalu dah. Ya kuning tengok. Ya nampak. Dah itu kan? Takarnya manja. Itu kan? Bos pasal ada orang bu. Itu kan panggil apa tu? Itu musawwar.
Hak duk fikir tu panggil maqul, tetapi tak nama. Panggil maqul. Kalau banyak kita berjamak maqulat. Segala kita duk kira dengan akal. Apabila kita duk bayang di otak gini duk tasawur, terupa mari. Apa tu? Apa lagi? Hak kita duk telitah dalam jatuh hati kita, khawatir mari. Semua tu beralalah tiap-tiap muktada dalam hati tu. Maka Tuhan kita itu menyalahi daripada yang demikian itu situ khabar. Tiap-tiap tak kala mubtada mengandungi makna apa dia syarat syarat umum khabar main dengan jumlah masuk pa. Maka Tuhan kita tu menyalahi bersalah daripada yang demikian itu, tak serupa semua. Jadi apa kita fikir semua makhluk. Sebab rupa kita dah main nampak rupa apa? Makhluk. Sebab apa? Rupa tu panggil musawwar. Siapa yang menjadikan rupanya? Allah. Sebab Allah panggil musawwir. Setengah pada nama Allah Al-Musawwir. Al-Quran sebutkan nama Tuhan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Nama Tuhan banyak. Tilik kepada dia yang menjadikan segala-gala. Nama Tuhan Al-Khaliq. Al-Bari. Kata setengah makna yang satu. Yang Bari makna yang menjadi juga. Kata apa? Al-Musawwiru. Yang menjadikan rupa pada otak kita. Allah Al-Musawwir. Ada setengah qiraat syazah baca huwallahul khaliqul bari'ul musawwara lahul asmaul husna. Baca dengan musawwara. Orang ngaji kata baca dengan isim maf'ul. Tidak musawwaru, musawwara. Jadi maf'ul bagi al khaliqul bari'u. Tuhan yang menjadikan musawwar. Musawwar ni makhluk dah. Tapi makhluk bahasa dalam bayangnya otak. Makhluk zuhir gini apa panggil? Hak dapat dengan ni panggil mahsus. Tengok orang nampak, ni panggil mahsus. Hak dapat dengan akal panggil maqul. Hak dapat dengan tasawuf panggil musawwar. Hak dapat dengan litah-litah panggil apa dia panggil musawwar, panggil khawatir. Panggil khawat. Semua tu makhluk semuanya. Bila makhluk Allah bersalah bagi segala-galanya. Itu masalah laisa kamitsli syai. Maksud dalam walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak ada bagi Allah yang serupa satu pun, sama ada atas takdir, atas litasa, pengertian semua Allah bersalah. Pandang kita cari kok mana? Itu kan. Ada kata nak taswir tu. Di mana? Tu. We faham situ dulu. Lepas tu ada lagi tokoh mari lah hak dia tu. Bawa kita kemasnya dulu. Tak apa. Mari. Baru lagi mutasabihah. Ni tak kemas di muqaddam lagi dah. Ni mutasabihah lagi. Habis mengaji muqaddam dulu. Kadar. Itu saya ngaji kadar, ngaji surat sah lalu. Pakai semua mengeja tak erti. Kita ngaji kadar ngaji dia alih botol dia telah mana yo ya dah hijau dah. Patu hajar lihat ta'ala wa'i. Patu kadar balik hajar sini apa nak pandamu. Nak lakah lagi dah. Haji tu ni dulu. Patu hajar titik, hajar kena titik dah. Hajar bagi. Patu belajar capu tu buku. Dah itu ya. Lepas tu bila naik surat besar tak lah dia muqaddam lagi ni. Habat dia apa yang kata ayat muhkamah muqaddamatun alal mutasyabihat. Tu kaedah dia mari dah. Ayat hak bahasa makna dia tu terang jelas. Hak ni didahulukan, dimuqaddamkan, hak ni kadar ni di atas hak lain. Ni kita tak mengaji hak kadar bawa nama ayat mutasyabihat. Tu dia dok kutip ayat hak bahasa hak ni batu hai bertepak tu hai dia baca ayat. Tak duduk tahrah baca ayat. Ni hak muqaddam tak ada. Tak ke ayat muhkamah didulu ke atas mutasyabih. Ini mutasyabihah. Hanya panggil syubhat. Hatta Allah Ta'ala kata fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha.
hingga sampai akhir. Ayat suka cari mutasyabiha, hadis pun suka ambil mutasyabiha. Kata-kata ulama pun suka ambil mutasyabiha juga. Ni setengah pada kita ni sekali lagi ada yang nakab kata Imam Barawi sekali lagi. Nah, dia pergi kan, tengoklah kita Syarah Sulan. Nanti tengok sikit lagi deh sampai tempat dia dulu. Baik. Yang dapat dirupakan kepada semua tu, di tiap-tiap saya di mubtada, dan tiap-tiap barang yang barang kena ke lintasan yang terlintas pada hati seorang, so mubtada, dan tiap-tiap atas pada mubtada. Nanti khabar lagi lah, nanti mahkum bih. Dan tiap-tiap yang barang yang dapat dipikir, nanti panggil pikiran, pemikiran, atau yang dapat dirupakan pada hatinya. Tiap-tiap yang dapat dirupakan pada hati panggil musawwar, taswir gitu, tasawur gitu, tasawur gini, bayam gitu, bayam gini. Semua tu khabarnya. Maka Tuhan kita itu ialah menyalahi daripada yang demikian itu. Demikian itu kepada tiap-tiap barang yang terletak hingga akhir sana. Cara kita main hurai, yakni kehendak ia musannaf kita Syekh Daud kata gitu tu, kehendak yang noyak atau Tuhan kita itu menyalahi akan tiap-tiap akan semua barang yang terletak pada hati seorang, dan menyalahi ia akan setiap barang yang dipikir atau yang dapat dirupakan pada hati seorang. Semua Allah Ta'ala laisa kamitsli syai', bersalahannya bagi sekalian yang baru. We kemah dulu, pas apa? Pas nak ayat kata gini, hadis ni kata gini, kau dulu we kemah dulu. Muqaddam we kemah dulu. Sebab kaedah dia al-muhkamatu muqaddamatun 'alal mutasyabihat. Gitu. Ya, sebab kita kena mengaji kaedah mutaqarrirah, apa baru mari cari. Ikut ngaji ilmu apa supa? Pengaji tajwid apa tu juga. Ngaji we kena ukur 5 malam. Pas nak cari benda nak cokeh tengok. Hak ni kan nak baca lagu ni. Bawa nak cara kaedah lah dah. Supaya kita mengaji. Nak setengah pada nak kena apa tu isim. Nak kena kata fi'il tu. Masuk ta ta'ni ya saking. Ta ta'ni sakin. Buat ta ta'ni ya sakin. Kharajat darabat. Qalat. Masalah. Tiba-tiba qamat. Dalam qamat lah dia baca kan. Qad baca. Qad qamat as-salah itu kan. Apa kan nak baca qad qamati salah katanya. Tak kata ta'ni sakin. Saking qad qamat as-salah, qad qamat as-salah gitu kan. Tak kena. Apa tak kena kan kata tak ni saking kena qamat mat. Tu saking kena mati apanya hidup, mati di situ. Tak jadi hidup. Apa qamati salah? Nak lepas. Kaedah kita siap dah. Tak ni mesti dia saking. Tak ni yakni asalatan. Bahasa asal dia tak ni kalau tak ada apa-apa arid ke mana ke, asal dia kena mati. Tapi gi baris tu sebab apa? Sebab nak wasa, nak sambung depannya mati depan pula. Kalau tak baris ini bertemu dua mati. Dia bertemu dua mati kadang kena buai salah satu. Tak boleh buai punah. Lalu tu kena pelepah dengan baris. Qad qamatis salatu. Baris apa? Asal kaedah baris dengan baris bawah. Betul qad qamati. Ya asal qad qamat. Kan kita nak wasa dengan depan tu, muka hamzah tu hamzah wasa ke as-salat hamzah wasa. Pahala tu mati, lam syamsiyah tu mati, pas nak jumpa pergi ke sa' ni kan. Yang mati dua dengan nyata ni, lalu tu bagi untuk nak pelepah. Wa qalat ikhruj alaihin. Asalnya qalat ukhruj alaihin. Tapi bila kita nak wasa, kena pelepah situ. Qalat ikhruj. Kalau kira lain tu qala tukhruj. Dia ada cara dia lah tu.
Tu nak banding ikut ilmu apa kita kena mengaji kaedah mutaqarrirah dulu. Lepas baru mai cari hak lain mari. Ni betul lah ngaji ayat-ayat muhkamah. Hadis-hadis muhkam dulu di segi akidah siap. Lepas tu cari ayat kata gini macam mana pergi gini. Cari jalan pelepaslah. Tu dia. In kulta kultu baru apa gonye wi kukuh dah. Dan kukuh tak apalah. Cari jalan jawab. Tak pandai jawab pun kita kemah dah sini. Cuba tak kemah gonye tengah tu dah tu. Baik. Pergi dulu. Katanya itulah pada umum maksudnya yakni Tuhan kita itu menyalahi akan tiap-tiap ke semua barang yang terlintas pada hati seorang. Kenapa? Kerana semua barang terlintas tu masalah makhluk, masalah al-alamin, masiwallah. Setiap yang ada selain daripada Allah semua tu panggil alamin. Sama ada tu maujud fi zihni, dia panggil. Maujud fil khari, itu istilah dia panggil. Baik. Itu semuanya maka tiada apa dia, semuanya tu menyalahi bersalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana zat Allah bersalah bagi sekalian makhluk sekalian ya baru. Gah ada telitah tak baru. Barulah. Bagi kita fikir dia mari dah tak. Bagi kita khayak dia telitah mari. Tu baru. Allah Taala bersalah bagi sekalian yang baru. Tak kala tu dia panggil tafriq orang mengaji kaedah. Maka tiada ia Allah Subhanahu Wa Taala itu menyamai dengan sesuatu. Dia ulas sesuatu. Dia panggil isim nakirah halaman api. Itu lagana sesuatu. Kalau kata suatu tu tak punya umum sesuatu. Ataupun suatu pun. Itulah tu. Maka tiada ia Allah Ta'ala tu menyamai dengan sesuatu. Apa saja. Atas jalan takdir apa saja Allah bersalahan. Dan tiada dapat diumpamakan dengan sesuatu. Tak boleh nak umpama, nak banding, tak dapat. Diumpamakan dengan sesuatu. Lagi pula pada zatnya, daripada segala sifatnya, daripada af'alnya. Sebab apa? Kerana wajib menyalahi Allah ni, wajib akli. Kerana wajib akli dengan mana tak terima putus pada akal. Kata tidak, hanya mesti sungguh menyalahi Allah Ta'ala bagi segala mungkinat. Halih kecek pula hatullah ya lah. Tadi kecek hawadis, ni halih mungkinat. Hatullah. Sama ada pada zat atau sifat tak apaan. Dan maha suci Allah Ta'ala itu daripada bertaulan. Lahana bertaulan. Sahibah kita ni kan, kita suami ada isteri panggil taulan kita. Sahibah tu kita dah baca apa di akhir surah Al-Isra, itu ajar baca lepas pada semaya risalah ke. Ada buat amal. Alhamdulillahillazi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbir takbira. Tu duk menyuci Allah Taala semua tu. Dan di antara ayat lain, walam takul lahu walam yakul lahu sahibatun. Tidak ada bagi Allah tu taulan. Taulan apa? Isteri. Itu dia nak tolak apa tu? Dia nak tolak orang iktikad kata itu anak Tuhan, ni anak Tuhan. Pas anak-anak kan apa dah dia kata anak. Hanya anak tak apa dia mengecek anak, kita nak kecek turut cara anak. Cara nak tolak ni tolak jadi boleh terima tak aku. Sungguh. Tak kala dia kata malaikat anak betina Tuhan orang musyrikin. Dia kata banatullah. Dan tengok orang Yahudi Uzair anak Allah. Dan di antaranya orang Nasara Isa anak Allah. Gak baik dah dia duduk sana kata anak Allah, anak Allah. Anak-anak ni dia kena mari di mana? Mari di beranak. Maknanya gitu. Anak-anak ni mari di beranak. Dia tak nak panggil anak nak tak beranak. Dia nak panggil anak mari daripada beranak.
Apabila beranak ni, ya juru beranak siapa dia? Siapa? Ibu tu, ibu nak sebut anak, pas nak boleh ke beranak dia dah. Dia tu panggil apa? Ya isteri. Hak juru beranak tu isteri. Habis tu kalau tanya anak apa dia? Mau tak boleh nak. Saya lama tak jumpa. Anak apa dia? Tak boleh nak siapa? Apa ni siapa? Ni anak retina. Gila mu hanya saya tu boleh lama-lama tak temu nak gurau ke panggil. Mau dah boleh anak retina semua ni, pak orang semua anak retina mau tak ada beranak mana mau. Nah, keluar ke panggil. Jadi tak kala dia mau kita kata anak tu apa cara tolak halus je lagi. Nak panggil anak-anak mari daripada beranak. Beranak ni mari dia betina. Tina nak beranak yang ada suami, ada isteri. Lepas tu isteri tak ada, nak beranak ke mana? Cara Tuhan tolak lagu tu. Apa dia mau kata beranak? Tuhan lam yalid. Tuhan tak pernah beranak. Lepas nak anak nak mari mana? Dia mau kata anak. Tuhan tak pernah beranak. Anak mana tak pernah beranak? Ini cara Tuhan tolak. Dah itu ke? Dah itu ke? Dia mau nak kata anak. Lepas tu anak kau ni anak. Tuhan tak pernah beranak. Lam yalid. Tu dia baca kul huwah dah. Tu. Lam tak pernah. Yalid beranak. Tuhan tak pernah beranak. Dia mau hidup kata ini anak Allah. Tu anak Allah. Ingat nah dia mau kata cut je molek. Catak molek dia mau kata tu. Allah tak pernah beranak. Miknah mana Allah beranak? Ni kata anak Allah. Kalau Allah pernah beranak boleh kata ni anak Allah. Allah kata lam yalid. Tak pernah beranak. Tengok ibarat pandak janganlah. Orang ketika tu ada anak bertemulah. Ya ada yang tak pernah beranak. Tu dia ingat kulhu sama tu dah. Tu habis sini kata nah. Maha suci Allah Taala daripada beranak. Atau ada atas. Maha suci Allah Taala daripada bertaulan. Ialah yang dinamakan taulan seorang itu seorang yang ada antara keduanya tolong menolong tu panggil taulan. Daripada sahib sai. Maka antara suami isteri tolong menolong lah, bantu lah. Ambil panggil sahibah. Nak Quran sebut yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Apa dia wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa baniha. Yalah ada tu sahibatihi tu panggil sahibah. Sebut oleh Muhammad yauma. Sebut oleh Muhammad suatu hari yang akan yafirrul mar'u, akan lari oleh seorang. Yafirrul mar'u min akhi, lari daripada saudara. Temu dengan saudara pun kau ni. Takutnya tutup dakwah. Orang lain ketua hotel. Kanu dia ni mengelik syah. Duk berjalan molek syah mengelik. Tanya-tanya. Dia nak apa? Dia duduk dekat hotel dia nak tak lepas gini. Sah. Lari. Akhirat esok akak lari be. Hari ni nak nyodang nama pakak bantu akhirat. Takutnya minta. Dah. Tu dia lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya. Ya hak ada masing-masing ke? Hak ibu atas anak, hak anak atas ibu. Ada dia. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada isteri tu Tuhan panggil sahibah. Maka lari temu isteri lari, takutnya minta hak. Isteri lari daripada suami, takut minta hak. Wa bani, daripada anak-anak lari. Ya anak ada hak atas ibu bapa, juga bapa ada hak atas anak. Pakak lari. Likulli imri'in yawma idzin minhum sya'nu yughni, masing-masing sibuk. Tu akhirat dah. Jadi tepat naknya betul perkataan taulan Tuhan guna sahibah. Wa lam takul lahu sahibatun. Tidak ada bagi Tuhan taulan isteri. Jadi bila nafi isteri tidak ada bagi Allah. Beranak tak pernah. Pada mak ambil nah mana kata Tuhan ada anak. Lagi tak Allah mana kaya Allah beranak. Beratlah kata Tuhan ada anak ni. Nah, apa kata Tuhan? Tuhan ada syarik.
ada kursi siapa dia mau pergi sembah tu, sembah ni agak tersyarik Tuhan. Mana Tuhan tu? Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Tak pernah ada bagi Tuhan syarik, kongsi tak ada. Habis kita yang mumi pergi wahdaniyah, so pada zat, so pada sifat, so pada segala af'al. Yang lain semua tak boleh bekas. Habis kata kita yang mumi selamat pada syirik, tak ada takut syirik lah. Kalau kita tak takut, kita tak kena molek. Dok pergi kena dah. Orang menakut takut hatu bu lagi. Tak tahu lagi gapo tahu. Pokok tujuh pun boleh jadi. Punya serah bu lagi. Gitu dah. Sebenarnya kita selamat daripada syirik nah. Tapi dia tak pandai nak hurai, tak pandai nak tolak kata syirik. Kata syirik, kata-kata gitu ya kita pun. Nah, lepas tu sudu turut bubur. Kita panggil sudu turut bubur. Dengan ada mengaji sini selamat daripada syirik, tak ada kena mengena. Yakni syirik pada akidah. Sebab so. Dan maha suci Allah Taala daripada taulan adalah yang dinamakan taulan, yang layak tak kala sebut taulan, yang nak takrif makna taulan sikit. Seorang itu yang dinamakan taulan seorang itu ialah seorang yang ada antara keduanya tolong menolong, ada giliran manfaat antara keduanya, atau panggil taulan. Ya, antara suami isteri bolehlah panggil taulan. Itu dia. Maka iaitu daripada sifat kekurangan apa? Iaitu bertaulan tu. Tu orang panggil sifat kekurangan yang mustahil. Ya, sifat kekurangan tu mustahil atas Allah Taala. Saya diguna atas lah. Nampak kena singgah situ dulu. Dan maha suci Allah daripada berana. Itu lagi kepada lam yalid. Lagi rata pula kata dan maha suci daripada diperanakkan. Walam yulad. Tu lam yulad, tidak diperanakkan. Ada makna tu dah tu. Baik kita baca molek keluh Allah tu dah. Lam yalid walam yulad. Apa tu? Dah tak erti makna sudah baca apa tak betul. Allah lam yalid walam yulad. Jangan nyo tak ada huruf Allah, apalagi Quran. Nyo tak ada. Jadi lam yalid walam yulad. Walam yaku. Lam yalid walam yulad walam yaku. Cukuplah. Wallahu a'lam.